Dalam Joran Borneo episod kali ini, saya dan Abang Arif ke lubuk memancing laut dalam yang popular di Sarawak, iaitu perairan Pulau Satang. Joran Borneo kali ini akan membawa anda ke Pulau Satang, Sarawak, dan ikan buruan kami seperti ikan tenggiri, jenahak, jemuduk dan juga gerong. Teknik yang akan kami gunakan dalam permainan kali ini adalah teknik casting dan juga teknik micro jigging. Jika merancang untuk memancing di Pulau Satang, disarankan sekitar bulan April sehingga September kerana faktor cuaca dan juga keadaan ombak begitu baik. Assalamualaikum kepada anda semua. Perjalanan saya dan juga Abang Arif semakin mencabar, dan kepada pemancing di luar sana, tidak disarankan untuk kita memancing pada musim tengkujuh. Dan nasib saya dengan Abang Arif terkena pula pada awal musim tengkujuh. Kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan Joran Borneo. Dasar di sekitar Pulau Satang terdapat banyak tukun tiruan dan juga kaya dengan karang semula jadi, dan ini merupakan tempat lokasi yang baik bagi habitat semula jadi untuk ikan-ikan grade A dan juga ikan-ikan yang besar-besar. Jadi apa tunggu lagi? Ambil joran, pergi memancing. Strike, api strike. Ya. Abang Arif tahu tak, tempat yang kita nak pergi ni, Pulau Satang ni sebenarnya adalah tempat konservasi penyu. Okey. Dan kalau abang nak tengok tempat tu, sebenarnya tak ada, perairan dia tak adalah dalam seperti yang kita mancing before ni kan. Kedalaman dia lebih kurang 5 ke 6 meter macam tu lah. Okey, kalau macam tu 5-6 meter, mungkin kita boleh pakai dua teknik yang kita rasakan berkesan lah. Kita boleh cuba. Pertama, kita boleh cuba teknik casting. Casting kita cubalah gunakan gewang-gewang yang boleh sampai, renangan yang boleh sampai ke kedalaman tu lah. Okey. Dan satu lagi mungkin kita boleh cuba micro jigging. Micro jigging ni kita pakai jig-jig kecil kan, yang berat lebih kurang 20 gram, 30 gram, 15 gram pun boleh kalau arus tak kuat. Jadi kalau kelebihan dia, kalau kita pakai gewang-gewang ataupun jig kecil ni, kita boleh target ikan kecil pun boleh, ikan besar pun boleh. Memandangkan misi kali ini adalah memancing di laut untuk mendaratkan ikan pelagic, peralatan memancing juga berbeza. Kami menggunakan jig, tali pancing dan juga joran mestilah yang boleh menampung berat ikan grade A, ikan besar-besar. Okey bang, ini adalah setup untuk kita main dekat Pulau Satang nanti. Abang rasa okey ke bang? Sesuai ke? Cukup dah ni Bis. Kita ada 2 set micro jigging, dan kita ada 3 set casting. Dan kita ada jig-jig yang kita nak pakai lah, berat-berat yang sepadan dengan kedalaman air kita nak main nanti. Rasanya cukup dah ni. Itulah bang. Jadi apa lagi? Jom kita ambil joran kita pergi mancing. Jom. Okey bang, dah ready bang? Okey, ready? Cuaca pun nampak macam okey, agak okey. InsyaAllah. Kita turun dan tengok macam mana. Jom.
Seawal pagi, saya dan Abang Arif memulakan misi hari pertama bersama Joran untuk menduga sekitar perairan Pulau Satang. Pulau Satang antara anugerah yang sangat berharga. Di dasarnya adalah kawasan permainan berbagai jenis ikan, terutamanya ikan pelagic. Alhamdulillah, pagi ini kita berjaya sampai di Pulau Satang, iaitu lokasi yang kita akan main pada pagi ni, Bis. Betul bang. Dan walaupun 2-3 hari ni kita terima dapat amaran angin di sekitar perairan Kuching ni, namun Alhamdulillah pagi ni kita ada sedikit ruang, ada sedikit window untuk kita turun dan kita berjaya sampai ke lokasi. Dan kita lihat cuaca pun pagi ni mengizinkan dan mudah-mudahan kita dapat tangkapan Hafiz hari ni. Tengok air pun jernih, agak jernih. Untuk pengetahuan abang juga, kita sekarang ni berada di Pulau Satang. Itulah dia Pulau Satang bang. Pulau Satang dia ada dua. Satu Pulau Satang besar dan satu lagi Pulau Satang kecil. Dan sekarang ni kita akan bermain di kawasan Pulau Satang besar dahulu lah. Lokasi memancing pertama adalah di sekitar perairan Pulau Satang Besar dan juga Satang Kecil. Untuk permainan pagi ni kita akan mulakan dengan permainan light jigging. Menggunakan jig di antara berat sekitar 40, 60, 80, tengok pada keadaan arus sekejap lagi. Kedalaman air lebih kurang 15 ke 17 meter dan pada pagi ni kita akan fokus dulu permainan ketuk-ketuk dasar untuk ikan-ikan di dasar lah, seperti contoh macam kerapu, jenahak, ibu gelama. Ibu gelama, insyaAllah. Okey. Mudah-mudahan kita dapat tangkapan Hafiz pagi ni. Betul bang. Jadi, so, apa tunggu lagi? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama lah. Okey. Okey, 1, 2, 3. Alah comel. Sebagai pemancing, berbagai aspek mesti diambil kira, terutamanya jika memancing di laut dalam. Ini terutamanya membabitkan aspek keselamatan. Memandangkan masa yang dipilih oleh saya dan Abang Arif tidak sesuai, cabaran untuk mendaratkan ikan pelagic agak sukar. Di awal musim tengkujuh, ikan pelagic masih belum berpindah di kawasan ini. Ini kerana adanya arus yang kuat di dasar laut menyebabkan tiada anak ikan yang menjadi makanan kepada ikan pemangsa. Di sebalik segala cabaran, perjuangan masih tetap diteruskan. Selain daripada aktiviti memancing, sebenarnya Pulau Satang ada juga menyediakan aktiviti-aktiviti riadah untuk keluarga ataupun family ke ataupun kawan-kawan, korang nak pergi snorkeling. Selain daripada snorkeling, ada juga island hopping. Dan kalau korang nak pergi buat aktiviti tersebut, korang boleh pergi ke jeti Telaga Air ataupun Telaga Air tadilah ada menyediakan island hopping. Selain daripada tu boleh snorkeling. Kalau macam tengok tadi kan, ni adalah Pulau Satang Besar. Dan Pulau Satang ada mempunyai dua pulau, iaitu Pulau Besar dan Pulau Kecil. Selalunya orang akan boatman akan bawa orang yang pergi cuti untuk pergi ke Pulau Besar lah, untuk melihat apa orang kata benda-benda yang semula jadi yang ada di pulau tersebut, selain daripada aktiviti memancing. So itulah dia Pulau Satang. Atas saranan Abang Arif, Sifu memancing laut dalam. Teknik yang kami gunakan kali ini adalah micro jigging dan juga casting. Ianya bagi menarik perhatian ikan yang berada di dasar lautan untuk memakan umpan yang dilontarkan. Setelah beberapa kali cubaan, kami dapat rasakan lokasi ini tidak menjanjikan rezeki. Senang cerita, mengecewakanlah. Jadi kami pun bertukar ke lokasi kedua yang dasarnya kaya dengan berbagai jenis batu karang. Sekarang kita dah berpindah tempat. Okay, tadi tempat yang pertama kita bermain di kawasan kapal karam, dan teknik kalau kita dapat lihat sebelum ni, kita hanya drop ke bawah
kerana kita punya spot memang kita dah pasti di bawah. So sekarang ni kita berpindah bermain di karang-karang semula jadi yang ada di sekitar pulau ni, dan adalah lebih efektif untuk kita baling sedikit kita punya jig supaya kita dapat lebih banyak cover lebih banyak kawasan. Jadi jig tu akan ketuk sini, kita gulung, ketuk sini, ketuk sini. Macam ni lah kita ketuk, kita biar kita gulung, ketuk. Ya. Jadi sebab karang di sini menurut kata Tekong dia bertumpuk-tumpuk. Jadi kita tak tahu di mana satu yang ada ikan. Jadi dengan teknik sebegini kita akan cover lebih banyak kawasan dan chances untuk kita dapat strike terlebih tinggi berbanding daripada kita hanya drop lepaskan ke bawah. Kalau dah memancing di kawasan Batu Karang, pastilah akan mendaratkan spesies ikan kerapu. Sekarang ni kita strike. Ya. Kerapu. Ya. Okey guys, tadi kita dah tukar spot mengikut kata Abang Arif tadi, dan alhamdulillah ini dia strike yang pertama. Apa nama ikan ni bang? Kerapu panau. Kerapu panau ataupun orang Sarawak mana kerapu pano. Alhamdulillah. Tekong kata lepas sebab saiz ni rasanya belum lagi. Dia nak release ikan ni sebab saiz dia orang kata masih lagi kecil kan. Kita bagi dia besar dulu. Position dia berdarah sikit. Oh, aktif lagi. Usaha seterusnya, kami menukar saiz jig. Memandangkan ikan buruan adalah kerapu, kami menggunakan jig yang lebih halus dan kecil. Beginilah resam pemancing. Berbagai cara digunakan agar misi asal tidak gagal. Keadaan laut agak bergelora. Dalam keadaan arus mati, tambah lagi menyukarkan misi kali ini. Misi untuk hari pertama hampir gagal untuk mendaratkan ikan saiz besar. Terpaksalah kami kuburkan impian kami tersebut. Kecewa. Ya, masuk batu terus dia. Yes. Comel. Masuk batu tapi berjaya keluar balik. Kerapu mana? Jadi Bang Arif, memang keadaan memang tak mengizinkan jugalah. Oh, boleh tahan enggak kita punya cabaran hari ni? Agak keras kehidupan ini Bang Arif. Ya. Dengan saya rasa kemungkinan tadi tanya Tekong arus air mati. So ikan maybe agak pasif lah kan. Dan kalau kira musim pun sekarang ni kira bukan musim ikan. Tapi kerja kita usaha habis. Kita berusaha juga. Kita usaha. Dapat ikan. Kita Bukan kata dapat tak ada, ikan. Dapat ada ikan. Tapi itu bukan ikan target lah. Yeah. Dalam keadaan yang semakin bergelora, kami membuat keputusan untuk menamatkan misi hari pertama di sekitar Pulau Satang. Kami ni selalulah pergi trip yang kurang hasil macam kita ni kan. Tapi dia setiap tempat dia ada berbeza-beza faktor tau. Yeah. Macam kita tadi kan, Abang Ajan rasa apa antara faktor utama ikan betul-betul kurang? Dia sebenarnya nak cakap kurang tu tak juga. Kalau sedia maklum kan hari ni nip tide. Kalau nip tide ni maksud dia kalau orang Sarawak panggil air medok. Air mati ya. Air mati. Air tak berarus. Air tak berarus. Jadi bila kejadian air tak berarus, ikan akan jadi pasif. Makna lebih kurang sama lah kan macam laut-laut lain. Bila mana kalau masa biasa kami pun kalau waktu air mati memang biasanya ikan ada tapi dia berhibernasi. Ya, Dia betul. tak aktif. Sebab betul lah bang, antara sebab dia bila air mati ni ikan-ikan kecil dia tak bergerak, dia tak keluar. Yes. Jadi ini merangsang ikan-ikan pemangsa juga untuk sama-sama duduk. Betul. Sebab bila air besar ikan kecil bait fish banyak baru pemangsa keluar. Betul ke tak? Betul, memang macam tu. Satu lagi dia aktiviti ikan memang di effect by arus sebenarnya. Kalau kita jangan kata laut, kita tengok dalam akuarium pun sama. Kalau
kalau boleh dikomparekan, kalau krim yang ada arus, ikan dia agak agresif. Yes, aktif. Laut pun sama. Betul lah. Betul. Mana-mana tempat pun semua sama. Especially ikan pelagik. Dalam minggu lepas dah beberapa kali pairan kucing ni kena angin dengan ribut. Yes. Ribut. Faktor dari kesan ribut yang berlaku di Filipina. Ya. Ni kalau ribut berlaku, dia akan hentam pesisiran. Dia lumpur-lumpur tu akan bawa balik ke dalam air, ke dalam laut. Itu akan memainkan faktor. Faham. Okey, ilmu baru lah Hafiz kita dapat. Itulah satu benda yang baru. Sebab tu pentingnya kita mengembara dalam mancing ni. Betul. Kita tahu banyak tempat. Kegagalan hari ini memberikan semangat baru untuk meneruskan misi di keesokan harinya. Misi tetap sama, mendaratkan ikan pemangsa. Saya dan Abang Arif yang pertama kali memancing di Pulau Satang meneruskan impian yang tidak kesampaian. This may be where we came. Don't want to throw. Okey, hai, Assalamualaikum guys. Hari ini adalah hari yang kedua kita bermain di Pulau Satang, memang? Pulau Satang. Yes, dan kali ini kita akan pergi ke jauh jugalah bang. Ya, kita kena keluar sama macam game di Lucky. Ya. Kita bermain di kawasan pesisiran, tidak ada banyak sambutan, hanya dapat di Pulau Satang kita dapat kerapu parnau saja. Jadi kita decide untuk datang sekali lagi, tapi kita pergi jauh sikit daripada pesisir pantai lah. Untuk kita cari ikan-ikan yang Lebih kasar. Jadi dah ready untuk saksikan aksi-aksi pada hari ini. Betul. Jom, mari kita bang. Kita ambil joran kita pergi Mancing. Jom. Awal musim tengkujuh serta dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak kebelakangan ini. Di hari kedua, saya dan Abang Arif juga keluar menaiki bot seawal pagi. Ini kerana lazimnya pada sebelah petang, gelora dan arus agak kuat. Misi masih sama, juga di lokasi yang sama, iaitu di sekitar kawasan Pulau Satang. Ikan pemangsa yang bersaiz besar menjadi harapan, bukan apa, bagi pemancing tega dan juga pemancing rekreasi. Mendaratkan ikan pemangsa atau pelagik adalah momen yang sangat menyeronokkan. Pertarungan, sentapan, adoi sukar nak diceritakan. Mereka yang pernah merasainya pasti merindui saat pertarungan tarikan ikan tersebut. Ikan pemangsa atau pelagik juga terkenal sebagai ikan yang ganas ketika menyentap umpan. Kekuatan pertarungan akan menyukarkan pemancing untuk menaikkannya ke permukaan air. Ketika pertarungan itulah memerlukan seluruh kekuatan otot tangan dan juga kecekapan. Tiba-tiba umpan Abang Arif mengenalah pula. Seekor ikan ayam-ayam yang sederhana saiznya berjaya didaratkan. Ikan ni kita panggil ikan ayam lah, sebab isi dia ni macam masa isi ayam. Jadi ikan ni kalau di lautan sedap dimakan ikan ni. Cuma kalau dah dibagi kaki pancing, dia bukan ikan target lah. Sebab ini dikira spesies pengacau. Dia suka kacau jig dia suka bantai jig yang kita sasarkan untuk ikan lain lah. So ikan ni hidup berkumpulan dan kebiasaannya dia di bahagian dasar lah. Apapun dia tetap ikan. Sebagai pemancing, apa saja ikan yang nak makan kita punya umpan tu, kita kena hargai dia. Ya, kita cari lagi. Saya dapat rasakan hari ini ada ikan yang akan mengena. Kan?
Kan betul telahanku? Sentapannya dan tarikannya boleh tahan kuat. Adakah ikan pemangsa yang menjadi idaman di hari kedua telah menjamah umpan saya? Kan saya dah cakap benar, ikan tenggiri batang. Okey guys, alhamdulillah inilah dia tenggiri batang. Bolehlah kita buat umai sekali. Tiba. Alhamdulillah. Misi diteruskan dengan semangat yang semakin membara. Nampak gayanya akan ada lagi ikan pemangsa yang bakal mengena ni. Sama ada umpan saya ataupun Abang Arif. Tetapi memandangkan saya orang Sarawak, mungkin nasib saya lebih cerah lah kot bang, Strike. Abang Yop mulut masin. Terima kasih Abang Adil. Ambil kau. Ambil lagi tengah. Abang Yop mulut masin. Dalam pertarungan ini, saya tidak boleh berakhir dengan kekecewaan. Seluruh kekuatan dan tenaga digunakan. Ini tengah beriak ni. Yang ayo sini. Oh, tenggiri. Talau. Alah, sini. Okey. Alhamdulillah. Ligat. Ikan ni dia kena biar kat bawah dulu. Nah, akhirnya seekor ikan talang. Yahoo! Alhamdulillah. Hafiz champion. Okey. Inilah dia hasil daripada apa bang? Pulau Satang. Pulau Satang. Dan inilah ikan talang. Dan kita jadikan ni sebagai ikan penutup kita untuk trip kali ni. Betul bang. Tapi susah juga habis kita cari. Betul bang. Memang agak susah juga. Berjam-jam juga kami jig untuk dapatkan seekor ikan yang ada saiz. Apa pun tahniah habis. Alhamdulillah. Thank you bang. You ada champion lah Satang. Thank you. Inilah dia guys. Tengok. Dengan menggunakan jig 80 gram. 80 gram diambil kat dasar kan? Diambil kat dasar. Saya ketuk. Lepas tu naik, time drop tu diambil. Cuk. Dan inilah dia. Alhamdulillah. Tadi habis. Jadi rasanya kita habis tutup dah kot. Boleh bang. Dah puas hati dah. Ada senyum muka ini. So, terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton yang dah menyaksikan Joran Borneo pada episod kali ini. Dan insyaAllah jika ada rezeki lagi kita akan jumpa dalam episod seterusnya. Bang, Sebelum tu, kita lepas ni akan ke Muka! Here we come! ambil joran. Pergi mancing! Bergadai keselamatan, dirundung kekecewaan adalah cerita misi memancing Joran Borneo di Pulau Satang.